Lembayung Al-Quran, Datuk Dr. Haji Zahasan Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Firman Allah SWT dalam ayat ke-69 dan 70 dari surah Yasin, muka surat 42 dan 43 pada jilid yang ke-8 tafsir Ibn Katsir. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Kami tidak mengajar syair kepadanya, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan syair itu tidak layak baginya. Al-Quran tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang beri penerangan, supaya dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan kepada orang yang hidup hatinya, dan supaya pastilah ketetapan azab terhadap orang-orang kafir. Jadi maksudnya, kami, iaitu Allah, tidak mengajar syair kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan syair itu tidak layak baginya. Jadi Allah berfirman mengemukakan tentang nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa Allah tidak mengajar baginda ini bersyair, walaupun nabi merupakan orang yang paling fasih perkataannya. Ana afsah man nataqa bid-dad, kata nabi, akulah orang yang paling fasih untuk menuturkan perkataan dad. Dan nabi pun mempunyai banyak maklumat yang Allah ajar kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Nabi duduk dengan para sahabat, bertanya kepada mereka, tahu tak kamu apa makna khurafat? Khurafatun. Ejaannya kha, ra, alif, fa, ta. Orang Melayu panggil khurafat. Khurafat sebenarnya nama seorang lelaki, kata Nabi SAW. Mereka pun menjadi hairan. Betul ke Nabi? Ya. Khurafah macamlah nama Arab yang berakhir dengan huruf tak marbuta yang lain. Qatada, Rabi'ah, Maisara, Syu'bah, Mughira. Ini nama-nama lelaki, bukan nama perempuan. Maisarah itu lelaki sebenarnya. Maka Nabi nyatakan, tahu tak kamu apa maksud khurafah? Mereka jawab, tidak wahai Rasulullah. Rasulullah memberitahu kepada mereka, maksud khurafah ni adalah seorang lelaki yang pernah hilang di Yaman satu ketika dahulu. Tiba-tiba dia muncul, dan kemunculannya mengundang berbagai rasa takjub kepada orang di Yaman sana. Mereka bertanya, mana kau pergi wahai khurafah? Berbulan-bulan kau hilang, tiba-tiba kau muncul. Khurafah pun mula menceritakan mereka tentang perjalanannya di alam gaib, bahawa dia pergi ke satu perkampungan, dia berkahwin, dikurniakan anak. Cerita-cerita yang tidak masuk akal. Ia berlaku dalam bulan-bulan, tapi yang dilalui olehnya ibarat tahun-tahun. Maka mulai hari itu, sebarang cerita yang tidak masuk akal, orang Arab memanggilnya sebagai kisah khurafah. Barulah para sahabat tahu bahawa Nabi ini penguasaan bahasanya sangat tinggi sallallahu alaihi wasallam. Ibarat macam Qarun, diasosiatkan, disinonimkan dengan kekayaan. Harta Qarun, kerana Qarunlah simbol kepada kekayaan. Maka begitu juga kisah khurafah, kata Nabi. Khurafah adalah merujuk kepada seorang lelaki yang pernah hilang daripada kaumnya. Tiba-tiba dia kembali dan menceritakan pengalamannya di alam bunian lah yang kita katakan itu, di alam jin kehidupannya. Maka dia membawa cerita-cerita dongengan, tapi ia benar-benar berlaku. Dinafikan oleh kaumnya, dan mulai hari itu mereka memanggil perkara-perkara pelik sebagai khurafat. Nisbah sandaran kepada lelaki bernama khurafah yang hilang ini, menunjukkan kepada kita bahawa penguasaan Nabi begitu tinggi. Tetapi kenapa Allah tidak berikan kepada baginda kemampuan untuk bersyair? Ini yang telah saya jelaskan kepada tuan-tuan, berpandukan kepada kitab-kitab tafsir, bahawa Nabi kita SAW tak kala mengungkapkan bait-bait ataupun rangkap-rangkap syair, maka dibetulkan oleh orang-orang kelilingnya, termasuk Abu Bakar dan puterinya Aisyah radhiyallahu anha. Mereka seolah-olah tergelak mendengar Nabi menyatakan sesuatu rangkap syair, kerana ia bersalahan dengan apa yang mereka fahami, yang mereka hafal. Telah saya buktikan kepada tuan-tuan contoh-contoh yang disebutkan dalam banyak hadis, bagaimana sebagai contohnya dalam kitab-kitab tafsir, kitab-kitab hadis menceritakan bahawa mereka membetulkan bacaan syair Nabi itu bagi membuktikan bahawa tiada kaitan antara baginda dengan syair, supaya tidak menjadi alasan untuk orang-orang Arab pada masa turunnya Al-Quran mengatakan bahawa Nabi ini memang built-in karakter yang daripada Nabi, kualiti daripada Nabi. Memang Nabi ini seorang yang mampu membuat ayat-ayat yang indah. Justru Quran terbit daripada mulutnya, sebagaimana terbitnya syair-syair yang indah itu. Itu tidak mungkin dikatakan. Kerana setiap kali Nabi mengungkapkan syair, Nabi akan tersilap mengedepankan satu perkataan yang sepatutnya di hujung, ataupun
meletakkan satu yang di awal itu yang sebenarnya berada di hujung, meletakkan satu di hujung di awal, begitu juga sebaliknya. Macam contoh-contoh yang telah saya berikan dalam kuliah yang lalu. Jadi tuan-tuan dan hati dan dikasih sekalian, menceritakan tentang syair ini, ia merupakan satu diwan, satu wadah yang mengumpulkan cerita-cerita yang berlaku. Sebahagiannya merupakan perkara-perkara yang bersifat syahwat, perkara-perkara menceritakan keindahan tubuh badan seseorang perempuan ditonjolkan, dan dia dipenuhi dengan rangkap-rangkap yang bersifat keji dan buruk, dan sebahagiannya menceritakan keaiban orang yang dibencinya. Maka itu sebab Allah Taala mencela sebahagian daripada para penyair. Ini dapat kita lihat dalam surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-225 hingga 226. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun. Tidakkah kamu lihat sebahagian daripada penyair itu, dia mengembara di wadi-wadi, di lembah-lembah, dia menceritakan tentang imajinasi yang pelik-pelik, melampaui batasan hakikat dan kewajaran, dan bahawa mereka suka menceritakan benda-benda mereka sendiri tidak buat. Jadi para penyair ini boleh kita anggap mengemukakan satu bersifat emosi dan suara hatinya, lalu melukiskan dengan kata-kata yang indah, perkataan-perkataan yang dipilih. Jadi emosi ini dapat berubah. Itu sebab dipanggil sebagai qalbun. Qalbun berarti hati, emosi itu. Dan itu Nabi, antara doa yang paling banyak baginda sallallahu mengungkapkan, Allahumma muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati. Hati itu dipanggil qalbun li syiddati taqallubi, kata para ulama dalam Mukhtar Sikhah sebagai contohnya. Itu juga dalam Al-Mufradat oleh Al-Imam Al-Asfahani dinamakan sebagai qalb li syiddati taqallubi, kerana banyaknya perubahan, tidak konsistennya hati itu. Maka dapatan yang menunjukkan bahawa sebahagian besar daripada penyair-penyair jahiliah ini menceritakan perkara dongengan, khurafat, tidak pijak pada bumi yang nyata, dan mengajak kepada kemaksiatan. Dengan sebab itu dia keji oleh Quran. Tapi apakah sentiasa semuanya itu ditolak? Jawapannya tidak. Kerana ada beberapa keadaan Nabi SAW menyuruh, sebagai contohnya Hasan bin Thabit, seorang penyair, untuk melawan musyrikin dalam perang Khandaq sebagai contohnya, supaya menyebut perkataan-perkataan syair yang berupa ancaman dan juga menceritakan keaiban-keaiban berlaku di pihak musuh. Kerana itu juga merupakan satu perang saraf yang patut ditonjolkan. Maka menunjukkan kepada kita bahawa ada ketikanya Nabi membenarkan. Begitu juga Ka'ab bin Zuhair sebagai contohnya, yang pada peringkat awal diisytiharkan Nabi untuk dibunuh. Kemudian beliau datang membawa syair-syair indah memuji Nabi SAW, dan Nabi menyukainya kerana kata-kata itu benar. Sehingga Nabi berkata dalam wa inna minal bayani la sihran, sungguhnya terdapat dalam kata-kata yang indah itu umpama sihir yang dapat memukau hati manusia. Kerana kata-kata indah itu dapat mengubah tanggapan dan cara berfikir manusia, maka ada kebaikan padanya. Jadi betapapun demikian, apa yang disampaikan Nabi SAW sama sekali bukannya syair. Dalam apa format sekalipun, baginda merupakan seorang rasul yang bawa ajaran yang menyentuh kalbu dan juga akal. Bahkan seluruh manusia menjadi kagum dengan apa yang baginda sampaikan dalam Hajatul Wada' sebagai contohnya. Ajaran yang dibawa oleh baginda terus dianuti, diikuti. Al-Quran yang dibacakan, disampaikan, bukannya syair. Maka bila menyebut perkataan ma la yanbaghi ini, telah kita bincangkan perkataan yang digunakan oleh Allah di sini. Maka seperti yang telah dinyatakan kepada tuan-tuan, ada sebahagian daripada syair ini merupakan pujian atau celaan yang bukan pada tempatnya. Kadang-kadang penyair itu tenggelam dalam deskripsi mereka kepada minuman keras, kepada menceritakan tentang aurat orang perempuan, menceritakan perkara-perkara sedemikian. Dan banyak syair-syair jahiliah itu dimulakan dengan apa yang dipanggil sebagai tashbib, ataupun perkataan ghazal yang merujuk kepada menyebut-nyebut orang perempuan. Maka perkara tersebut tentulah berlawanan dengan adab dan juga wisdom, knowledge yang dibawa dalam Al-Quran. Sekarang saya bawakan kepada tuan-tuan, ada kelonggaran-kelonggaran tentu yang diberikan dalam Islam. Maka para ulama fuqaha bincangkan zikrul qainah ghannat baina yaday Rasulillah SAW an iznihi litusmi' ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha. Cerita bagaimana Nabi menjemput, datang seorang penyanyi. Qainah ni penyanyi sebenarnya, mughaniyah, untuk menyanyi supaya dapat menghiburkan Ummina Aisyah radhiyallahu anha. Dikumpulkan oleh para ulama, sebagai contohnya dalam kitab Taratib Al-Idariyah oleh Al-Allama Al-Muhaddith Abdul Hayy bin Abdul Kabir Al-Kattani Al-Maghribi, menceritakan bagaimana Nabi SAW panggil penyanyi dan bertanya kepada Aisyah, "Ya Aisyah, ta'rifina hazi?" Qalat, "La ya Nabi Allah." Qal, "Hadhihi qaina bani fulan, tuhibbin an tughaniyak?" Faghanatha. Nabi punya romantik ni tuan-tuan.
Nabi jemput penyanyi, dia bertanya kepada Aisyah, Aisyah, nanti pernah dengar tak nama sekian-sekian? Aisyah kata, tak pernah Rasulullah. Mana Rasulullah ni punya, apa kita nak sebut, pengetahuan baginda, mana apa yang berlaku keliling baginda diketahui oleh baginda SAW. Aisyah yang merupakan isteri yang pada usia muda, pada masa itu pun tidak tahu. Nabi bertanya kepadanya, kenal tak ini? Tidak wahai Rasulullah, saya tidak tahu. Inilah dia penyanyi Bani Fulan yang menjadi penghibur di tempat Fulan bin Fulan, kabilah sekian-sekian. Nabi beritahu, nak tak kalau aku panggil dia menyanyi untuk kamu? Allahu Akbar, Masya Allah. Maka dalam tarjamah yang dikemukakan oleh Imam Nasa'i terhadap hadis ini, dalam sunannya beliau berkata, bab itlaq ar-rajul li zawjatihi sama'ul ghina wa darbi bid-duffi. Qala al-Udfui fi al-imta' wa sanaduhu sahih, wa kadha qala al-Hafiz asy-Syaukani qala al-Udfui wa ruwina hadzal hadis fi Mu'jam at-Tabarani al-Kabir. Bahawa dalam kes ini menunjukkan kepada kita ada kelonggaran yang diberikan oleh Nabi SAW. Maknanya orang perempuan ni jiwanya lembut. Dia tidak seperti lelaki yang banyak berhubung dengan orang di tempat kerja, berjumpa di masjid, di surau, isteri kita pulang ke rumah, mungkin dia bekerja atau tidak, tapi dengan jiwanya yang jiwa orang perempuan yang ada kelembutan di situ. Nampaknya ada kelonggaran yang diberikan dalam hadis ini oleh Nabi SAW, menjemput penyanyi itu untuk menghiburkan isteri. Ibaratnya kita pada masa sekarang, agaknya seseorang perempuan itu dalam kepenatannya bekerja adalah kelonggaran untuknya untuk mengetahui sebanyak tentang perkara-perkara bersifat hiburan ini, yang kita ni orang lelaki tidak terdedah kepada perkara tersebut, mungkin tidak ada kesempatan langsung. Maka si isteri bila berada di rumah dalam terbatasannya, ada kebenaran-kebenaran seperti semikian. Janganlah kita bersifat seperti Taliban yang semua benda yang kita tidak benarkan, ini tidak boleh, itu tidak boleh. Padahal dalam kehidupan Nabi pun ada kelonggaran-kelonggaran itu diberikan. Kata Imam Al-Hayqatani, wa hadzal hadis qawiyud dalala ala ibahatil ghina min ar-rijali wan nisa, wa qawluhu qaina yadullu ala anna hadhihi kanat san'atuha al-ghina, fa inna lafzata qaina mashhuratan fi dhalik, wa istida'u an-nabi min Aisyah mahabbatun an tughaniha walam tas'aluhu hiya zalik wa innama ibtada'aha bihi wa ghinaha li Aisyah bihadratihi alaihi salam, kullu zalika sarihun fi ibah. Kata Imam Al-Hayqatani al-Faqih, bahawa dalam konteks hadis ini kita bacakan tadi, Nabi panggil perempuan itu untuk menyanyi, untuk menghiburkan isinya Aisyah radhiyallahu anha. Ada kelonggaran di situ. Bahkan bukan Aisyah yang minta, Nabi yang offer. Wa innama ibtada'aha bihi, Nabi yang memulakan tawaran itu dan menyanyinya perempuan itu untuk Aisyah radhiyallahu anha dengan kehadiran Nabi. Ini ada satu bukti bahawa ada kelonggaran dalam perkara-perkara semikian, bahawa bukan semua syair itu diharamkan, bukan semua hiburan itu dilarang. Maka begitulah yang dapat kita faham dalam konteks kehidupan pada hari ini. Bahkan ada cerita-cerita yang dibawakan, ada mereka yang rapat dengan Zainal Ali sebagai contohnya, namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Ini merupakan seorang tabi'i besar, Abul Aswad Ad-Du'ali radhiyallahu anhu warḍah. Ini merupakan seorang tabi'i yang mempunyai ijazah besar kepada Islam, bahawa Sayyidina Ali telah minta kepadanya untuk membariskan Al-Quran, dan beliau juga merupakan ibaratnya ketua seusaha Kementerian Pendidikan pada zaman Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah. Beliau diminta untuk mengadakan, menulis, membukukan ilmu nahwu dan musarraf pada waktu itu. Ini Abul Aswad Ad-Du'ali ni ada beberapa sifat yang ada pada ni. Kana yu'addu min fit tabi'in wasyu'ara wal fuqaha wal muhaddithin wal ashraf wal fursan wal umara wal nuha wal hadhiril jawab was sul'i wal bukhri wal bukhala. Kata-kata ini mungkin jenaka untuk tuan-tuan. Ini Abul Aswad Ad-Du'ali, seorang yang terkemuka pada zaman Ali, mendapat kepercayaan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ini untuk mengetahui tuan-tuan, dia ni terkemuka sebagai salah seorang tabi'i, mana tinggi maqam tu. Juga seorang syu'ara, pandai bernyanyi, bersyair. Wal fuqaha, dan dia juga seorang faqih. Wal muhaddithin, dia juga ahli hadis. Wal ashraf, daripada kalangan syarif. Wal fursan, dia juga seorang yang ahli peperangan. Wal umara, dan seorang pemimpin tinggi jawatannya pada zaman Ali. Wal nuha, dia juga seorang ahli nahwu. Wal hadhiril jawab, apa sahaja ditanya kepadanya jawapannya cukup kemas, dia dapat jawab pada waktu itu juga. Dia juga terkenal sebagai seorang botak dan seorang yang suka menyanyi dan seorang yang sangat kedekut. Allahu Akbar. Sikit hiburan untuk tuan-tuan dalam konteks ayat ini, bila Allah menekankan Nabi SAW tidak pernah diajar bersyair, dan apakah pendapat Islam terhadap syair sebagai contohnya, apakah semua nyanyian itu diharamkan dalam hubungan kait kehidupan kita, telah saya jelaskan. Mudah-mudahan ada manfaat dalam perkongsian ini, supaya kita melihat Al-Quran itu turun untuk diri kita, bukan pada waktu tertentu, di geografi yang tertentu, tapi ada kaitan untuk diri kita. Di bawah polisi yang telah kita pelajari, al-ibratu bi umumi lafzi la bi khususis sabab, turunnya Quran itu untuk diambil ibrahnya, bukan terhad pada waktu turunnya sahaja,
tapi mestilah dipakai hingga ke waktu bila-bila sekalipun. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.